Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah yang mulia Syarifah Dul Hiful Uzia Masfani Ahmad Ramlan Khamis, sahabat saya di TikTok, Syawal, Nur Hayati Ali, Saadia, Mofat, Adam Daniel, Serena Misnan dekat Insta, dia Linanik, Rasalan, Nur Hayati Kamaluddin, Rasalan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita sambung semula sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan strategi dakwah Nabi SAW masih lagi, tapi dalam kaitannya iaitu peristiwa berdakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Tuan-tuan tahu tak bagaimana hidup Nabi ini merupakan satu panduan kepada kita semua, bahawasanya baginda sentiasa merancang, namanya ada planning, ada nizam, ada strategi Baiti Abdullah dalam segala yang baginda lakukan sallallahu alaihi wasallam. Siti Nofar Farahin Hain, Haji Hamidah, Syed Ahmad. Jangan lupa sharing kepada teman-teman kita yang lain. Moga-moga ada manfaat dalam kuliah kita pagi ini, semata-mata untuk kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka memiliki ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buku besar ni, boleh buka pada muka surat 38. Ini merupakan cetakan yang kedua, iaitu cerita tentang dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita bukan sebarang cerita. Cerita mana-mana manusia yang kita baca pada hari ini, kita baca sekali memadai lah. Nak baca kali kedua, kali berat lah. Sorry lah nak baca lagi. Sudah baca, sudahlah. Ada filem yang paling best pun orang semua anggap sebagai box office. Kita tengok sekali, lepas tu tak larat dah kita nak menengoknya. Mungkin kalau bagi free untuk pergi tengok movie pun orang tak pergi tengok, kerana memadai lah untuk tengok sekali saja. Tapi bila kita baca kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ia adalah pentafsiran kepada Quran. Sekali kita baca, kita akan menemui mutiara perkara-perkara panduan untuk beramal, cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah dia keistimewaan yang terdapat dalam kisah Nabi kita SAW. Wardah Amirah Abu Bakar, Al-Wasalam, semua sahabat, Yati Ramli, Puan Azina, Barakallahu Fikum, Siti Aisyah, Ali Hussein, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang mulia Raja Mariami, sahabat yang hadir, Syarif Syafiq Kasim, Nur Fiqah. Baik, pada muka 38 dinyatakan 3 tahun dakwah secara rahsia. Mekah adalah pusat agama bagi masyarakat Arab. Kita dah belajar tentang Mekah ni merupakan tempat yang dicemburui oleh kebanyakan orang di semenanjung Arab sampai datang Abraha untuk merobohkannya. Ustaz Unus, Aziz Saifur, Al-Salam Ridwan Muhammad. Tujuan mereka adalah untuk merampas ketuanan Mekah, iaitu menjadikan tempat mereka tempat perniagaan, tempat perkumpulan manusia. Maklumlah bila ramai manusia berkumpul, berarti adalah aktiviti perniagaan dan sebagainya. Al-Masalan Ashura Amran, Azizul Afiq, Al-Masalan Aziz Ahmad, Zuri Abdul Aziz, Barakallahu Fikum. Jadi oleh sebab itu dakwah pada mereka awalnya dijalankan secara rahsia supaya tidak menggemparkan penduduk Mekah hingga menimbulkan kemarahan mereka. Ini strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada orang paling rapat dengan baginda, kaum keluarga dan rakan-rakannya. Nabi menyuruh mereka agar memeluk Islam. Rasulullah mengenali mereka yang suka akan kebenaran, kebaikan. Mereka juga mengenali Rasulullah SAW sebagai seorang yang baik dan juga jujur. Golongan ini dikenali sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ini telah kita baca sebenarnya, tuan-tuan. Jadi antara yang turut masuk Islam bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Siapakah Zaid bin Harithah ni, tuan-tuan? Jadi mari kita lihat sama-sama daripada kitab Raudhul Unuf bagaimana keislaman Zaid bin Harithah. Qala Ibnu Ishaq, summa aslama Zaid bin Harithah bin Shurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Amr Qais bin Qais Al-Kalbi maula Rasulullah SAW, wa kana awal dhakarin aslam wa salla ba'da Ali bin Abi Talib. Ini kisah tentang keislaman Zaid bin Harithah sebagai lelaki dewasa pertama yang masuk Islam. Itu kita dah tahu kanak-kanak adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini lelaki dewasa namanya Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah itu? Kata kitab, pengarang kitab Raudhul Unuf ini, qala Ibn Hisham, Zaid bin Harithah bin Syarahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza
Imri al-Qais bin Amir al-Nu'man bin Amir al-Abud bin Auf bin Kinana bin Bakar bin Auf bin Udra bin Zaid al-Lat bin Rufaida bin Thawr bin Kalb bin Wabrah. Ini adalah ilmu nasab dalam bahasa Arab. Belajar sebut nama seorang itu, nama bapanya, datuknya, moyangnya, habis sampai ke mana untuk pertemuan nasab ini diketahui. Ni Azharai, Siti Khadijah, Al-Wasalan, Saleh, Taufiq Razak, Aqilah, Tarani, Hafzni Sari, Al-Wasalan, semua sahabat kat Insta, sahabat dekat TikTok, Rizal, Al-Wasalan. Jangan lupa untuk share pada teman-teman kita yang lain tau. Moga ada pahala yang kita buat pada pagi-pagi ni, mengajak mereka untuk mengenali Rasulullah SAW dan sekaligus meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Kerana mempelajari sirah Nabi ni bukan macam kita pelajari sirah mana-mana manusia yang lain. Manusia tu kalau kita kaji, dia tak lepas daripada kezaliman, penganiayaan kepada orang, pengumpul harta secara zalim, menganiaya manusia. Tak adalah pemimpin lain boleh menandingi Rasulullah SAW. Jadi dalam sirah Ibn Hisham mengatakan bahawa Zaid ini namanya sampai kepada Wabrah. وكان حكيم بن هزام بن خويلد قدم إلى الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة وصيف، فدخلت عليه أمته خديجة بنت خويلد وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها اختاري يا عما أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك، واختارت زيدا فأخذته فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها فوهبته فأعتقه رسول الله وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. Hakim bin Hizam. Kenal tak siapa Hakim bin Hizam, tuan-tuan? Jamil Asnawi, Salasi Osman, Nur Azlan Idris, Suhana, Danish, semua sahabat yang hadir, Siti MZ, Al-Haq, Acap Rashid, Faizal, Al-Wasan, semua yang hadir pada waktu ni. Hakim bin Hizam ni adalah seorang anak saudara kepada Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ni masuk Islam akhirnya, tapi lambat pembukaan kota Mekah baru beliau masuk Islam. Ini cerita tentang Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ini adalah anak kepada abang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi Hakim bin Hizam ini bila beliau pulang dari negara Syam, Syria, maka beliau telah pun membawa pulang seorang hamba, Raqiq. Raqiq ni maknanya hamba. Dan hamba ni dibelinya di Syam, di Syria. Inilah lelaki yang namanya Zaid bin Harithah. Maka bila dia jumpa dengan makcik dia, itu Khadijah radhiyallahu anha, maka Fatimah Sam hati ni dia kata pada makcik dia, wahai makcik, pilihlah mana-mana hamba yang makcik berkenan. Maknanya ada beberapa orang yang dibawa pulang itu. Maka Khadijah radhiyallahu anha memilih Zaid bin Harithah radhiyallahu an untuk dimilikinya daripada anak saudara dia bernama Hakim bin Hizam, seorang businessman, seorang ahli perniagaan yang masyhur, yang tersohor, yang sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, cuma masuknya ke dalam Islam agak lambat. Nanti kita akan pelajari tentang Hakim bin Hizam, bagaimana rasa sesalnya masuk Islam lambat itu, dan kelebihan yang ada pada beliau. Ya, sahabat yang tidak pernah mengambil pemberian selepas satu peristiwa berlaku kepada beliau. Nanti kita belajar. Tak kena usah Hakim bin Hizam, rupanya anak kepada abang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Hakim bin Hizam radhiyallahu an ni pada masa itu belum Islam lagi lah. Maka dia kata pada makciknya, Khadijah ini ada ramai hamba, pilihlah seorang. Khadijah pilih, radhiyallahu anha memilih, Hakim memilih Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah ini mengagumkan Nabi SAW, kagum dengannya, maka Nabi minta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun beri kepada suaminya Rasulullah SAW. Maka Nabi telah mengambil Hakim ini dan mengisytiharkan bahawa beliau merupakan anak kepada Rasulullah SAW. Ini namanya anak angkat. Anak angkat tak boleh kita binkan dengan bapa angkat. Ini semua hukum, semua orang faham. Lebih complicated kalau anak itu perempuan, dia ambil, dia jadikan anak angkat, dibintikan dengan dia, kemudian nak kahwin nanti, dia jadi wali. Ini hukumnya haram. Takut berlaku perzinaan pula di antara anak itu, kerana anak itu bukan daripada keturunan, bukan daripada benih dia. Maka haram hukum kita menisbahkan, menyandarkan seorang budak kepada nama kita, padahal dia bukan daripada keturunan kita, bukan daripada benih kita. Bagi kita orang lelaki, Muhammad Nur Hakim, Zaid Bahra, Al-Wasalam, Hidayah Rahman, kakak Oranur, kakak Usar, insyaAllah. Baik, jadi ini cerita tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lihat kat sini. Ni pada muka surat 39 pula, golongan pertama yang meluk Islam. Yang Allah nyatakan surat Taubah ayat yang ke-100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Berarti orang yang terdahulu lagi yang mula-mula masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Bagi mereka itu dia menjanjikan taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya. Itulah kejayaan yang agung. Dari antara golongan yang mula-mula masuk Islam ini dinyatakan dalam diagram ini, Samada al-Masalan, ya, Muhyiddin Samara, Muhammad Hazwan al-Masalan, Ruzia Ghazali, Umi, Ma'atam, Syamdino, al-Masalan, semua sahabat yang ada kat TikTok. Tolong share pada tuan-tuan kita yang lain tau. Moga ramai yang dapat hidayah pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang dibaca bersirah Nabi SAW. Bahrin Tahir, Muhammad Nur Hakim. Tengok kat sini. Yang pertama masuk Islam namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Nama asalnya adalah Atiq. Bapanya adalah Utsman bin Amr At-Taimi Al-Qurashi. Baik tuan dan juga sekalian, adalah kisah kenapa Abu Bakar dipanggil nama Atiq. Baik. Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi, dahulunya dikenali sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams, digelar sebagai Dzunnurain, iaitu pemilik dua cahaya mata kerana mengawini dua orang puteri Rasulullah SAW, Ruqayyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Ya, Azwan, Atila Zainal, Adrisha Syarudin. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang peribadi-peribadi unggul ni satu-satu. Yang keenam, Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Harith bin Zuhra Al-Qurashi. Yang ke-8, Sa'ad bin Waqqas, nama bapa Sa'ad ialah Malik bin Ubay bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Beliau sahabat yang mustajab doanya. Ini kelebihan yang ada pada para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Makna as-sabiqun al-awwalun, Cik Abing Cuan, yang mula-mula masuk Islam. Yang mula-mula masuk Islam. Baik. Kemudian Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab Al-Qurashi, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang paling utama dan paling awal masuk Islam. Inilah kelebihan yang telah kita ceritakan sebelum ini, dakwah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak mahu masuk Islam seorang diri. Beliau mengajak sekalian orang kelilingnya dan tertarik mereka dengan akhlak Abu Bakar. Sebelum itu lagi merupakan seorang yang jujur, integriti. Maka beliau telah pun memujuk, mengajak teman-teman yang lain untuk masuk Islam. Terbukalah hati mereka untuk masuk Islam. Al-Masalah Huda, Ozidan, Farhan, Nabila Huda, Al-Masalah, semua sahabat yang hadir pada pagi ini dekat Insta, dekat Facebook, dekat TikTok. Terima kasih dekat TikTok. Syazrul, Syamsina, Akmalullah, Afni, Al-Masalah semua. Marina Ismail, Yuwana Mukhtar, Al-Masalah. Sabiqun al-awalun, Q, bukan K. As-sabiqun al-awalun, Q. Qaf, bukan K. Okey. Kemudian nama mereka lagi, Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Qurashi, digelar sebagai Amin Hazil Ummah. Yang maksud orang yang menjadi kepercayaan ummah ini, salah seorang daripada 10 yang awal masuk Islam dan terawal masuk syurga. Ini Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Yang kita semua maklum, Sayyidina Umar telah pun menggalaskan pada tanggungjawab besar untuk mengambil tempat pedang Allah, iaitu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu wa radhahum ajma'in. Jadi inilah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang akhirnya telah mati syahid di kawasan Syria, di kawasan bumi Syam, kerana mati terkena penyakit ta'un di Imwas. Ini kisah tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah di Palestin. Kemudian Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal Qurashi, sepupu Rasulullah, dan beliau turut terlibat dalam perang Badar. Ini Abu Salamah, suami kepada Ummu Salamah radhiyallahu an. Akhirnya Nabi telah mengawini Ummu Salamah selepas wafatnya, mati syahidnya Abu Salamah ni. Ini kisah-kisah mereka yang hebat tuan ya. Kemudian Utsman bin Maz'un Al-Qurashi, beliau merupakan saudara susuan Nabi dan muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Utsman bin Maz'un. Ni ada teka-teki boleh buat pada anak-anak yang belajar kat Kafah. Siapakah sahabat Nabi di kalangan muhajirin yang mula-mula wafat di Madinah? Nama dia Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu.
Kemudian Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Al-Qurashi. Ya, beliau berhijrah bersama dua saudaranya, iaitu Tufail dan juga Husain. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Alawi al-Qurashi, beliau sepupu dan ipar Umar radhiyallahu an. Beliau berkahwin dengan adik Sayyidina Umar, iaitu Fatimah binti Khattab, yang menjadi penyebab Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk Islam dengan hidayah yang Allah sampaikan kepada Umar menerusi adik iparnya ini yang juga merupakan sepupunya. Ni antara golongan yang awal, as-sabiqun al-awwalun. Ya. Baik, tuan yang Allah sekalian. Kalau masalah ni bagi sahabat yang berminat untuk terlibat perjalanan ke Baitul Maqdis, umrah Baitul Maqdis, umrah 3 tanah suci, jangan lupa klik button dekat TikTok ni, kat profile Zazan Travel nanti boleh ikut trip sama kami, kerana tinggal beberapa orang saja lagi. Pergi tahu yang belum pergi ke Baitul Maqdis, pergilah pada kali ini. Kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh pergi ke sana. Ya. Baitul Maqdis tempat istimewa yang Nabi nyatakan, la tusyadu rihal ila salati masajid. Tak adalah galakan untuk pergi beribadah di mana-mana masjid dalam dunia yang punya kedudukan melainkan 3 masjid ini. Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi kita ada umrah 3 tanah suci. Bagi mereka yang minat boleh join. Nak hadiah kepada ayah ibu ke, nak hadiah kepada diri sendiri ke, yang baru bersara ke, yang nak pergi bersama isteri ke, mari kita jalan negara umat Islam. Kita melihat bagaimana negara yang mulia ni dijajah oleh Yahudi. Ikut sama-sama pergi program umrah 3 tanah suci bersama kami pada bulan 8 nanti, insyaAllah. Baik, seterusnya Asma dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, dua orang puteri Abu Bakar Siddiq. Mereka juga merupakan orang antara yang awal masuk Islam. Asma masuk Islam sebagai isteri Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an. Ini cerita Khabbab ni sangatlah menyayat hati, tuan-tuan. Khabbab ni pernah dibaringkan di atas api yang panas sehingga memadamkan api itu adalah lemak-lemak di badannya. Beliau ni adalah seorang pembuat senjata yang hebat, tapi majikannya nama Ummu Anmar dan juga adiknya Siba' telah pun menganiaya Khabbab ni dengan perangai yang sangat dahsyat, sangat teruk, tuan-tuan. Sangat teruk. Macam juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang dihempap dengan batu. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Sehingga salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad. Melisa Alhamdulillah semua sahabat yang hadirkan TikTok. Seterusnya Umair bin Abi Waqqas. Beliau ni merupakan saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi kita cerita sedikit tentang kemakbulan doanya. Dia doa apa pun Allah akan makbulkan. Adik kepada Sa'ad ini namanya Umair. Baik. Kemudian antara yang awal masuk Islam namanya Mas'ud bin Qari bin Rabi'ah, daripada kabilah Qara yang terkenal dengan sebagai ahli pemanah. Tuan-tuan tahu tak, sahabat-sahabat Nabi ni semua punya kelebihan tahu. Pernah tengok tak seorang lelaki yang boleh mengatasi lajunya kuda ketika berlari? Ya Allah, tahu tak sahabat Nabi ni punya banyak spek. Banyak specialty, kelebihan. Ada sahabat Nabi yang lari boleh kejar kuda. Tahu tak namanya siapa? Tahu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab pada pagi ni? Siapa sahabat Nabi yang punya kelajuan macam kuda, lari macam kuda lajunya? Mariatun Fatimah? Al-Salan. Adila, Loves Green, Abrar, Sitiza Hussein, Zawatul Tek, Mazal Tahir. Siapa sahabat yang mempunyai kepantasan lari macam kuda lajunya? Siapa dia? Zubair Awam. Tak, bukan. Ini satu buku menarik tau. Kebetulan ada tanya saya ni. Ini buku namanya, yang selalu saya sebut, namanya At-Taratib Al-Idariyah. At-Taratib Al-Idariyah ni adalah buku tentang riwayat-riwayat kehidupan Nabi dan para sahabat, dan juga perkara-perkara yang berlaku pada waktu itu, dan spek kelebihannya daripada para sahabat, specialty daripada para sahabat. Bestwood, Khairul Jalil. Buku ni memang best, tapi dalam bahasa Arab lah. Ada cerita macam-macam dalam ni. Ni tajuk dia, nampak? Fi man kana yasbiqul faras. Cerita tentang Zuriya, dan cerita tentang macam-macam nama ikan para sahabat, gelaran-gelaran mereka.
Nama-nama unta Nabi SAW. Nabi punya binatang Nabi namakan. Semua peralatan Nabi namakan. Baria Yasin, siapa dia? Rozlah Hazrat Ma. Banyak tak tahu Fazal Jimat. Siapa dia? Siapa boleh tahu? Siapakah dia? Allahu Akbar. Terima kasih Zahurin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Zahurin dah beritahu kita. Siapa nama sahabat Nabi yang boleh mengatasi lajunya kuda ketika berlari. Maknanya pantas sangatlah bila lari. Tengok pada muka surat 461. Saya bacakan untuk tuan-tuan. Sahabat Nabi yang fiman kana yasbiqul faras syaddan ala qadamaihi min as-sahabah. Ya. Cerita tentang sahabat yang boleh mengejar kuda laju lariannya. Dari buku Taratib Hidayah. Ini buku ni menarik. Menarik bagi tuan yang boleh baca bahasa Arab. Saya nasihatkan tuan-tuan belilah kat Mekah ke kat mana ke. Kami tak ada jual ni buku ni. Ya, 2 jilid. Ditulis oleh seorang ulama hadis dari Maghribi, namanya Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani Al-Maghribi. Ulama Maghrib hebat ni. Orang Morocco hebat. Allah, terima kasih Mas Mukhtar. Namanya Salama bin Aqwa. Ya betul, namanya Salama bin Aqwa. Bukan Q, K. Kerana ejaan bahasa Arab dia alif, kaf, waw, alif, hamzah. Jadi Salama bin Aqwa. Alif, kaf, waw, alif, kaf, waw, ain. Maksud saya alif, kaf, waw, ain. Bukan qaf, kaf. Kaf. Jadi bunyinya K, bukan Q. Namanya Salama bin Al-Aqwa. Aqwa. Alif, kaf, waw, ain. Salama bin Aqwa dengan cerita ni si. وقد ترجم في دار الصحابة لسلمة بن الأكوع فقال كان شجاعا راميا ودخل مصر لغزو المغرب وكان يسبق الفرس شدا على قدميه. Diterjemahkan dalam kitab bertajuk Dar Sahabah tentang Salama bin Aqwa. Dia merupakan seorang Arab yang seorang pemimpin yang sangat berani, seorang yang tepat panah pemanahannya. Ya. Dan beliau ni juga terlibat dalam pembukaan Mesir dan pembukaan Maghrib. Dan beliau juga Maghribi lah. Beliau ni boleh berlari selaju-lajuan kuda. Bukan akhwan. Aqwa, ain, alif, lam, al, kemudian jarak sikit. Alif, lam, maknanya alif, lam, kemudian alif, kaf, wa, ain. Kalau kita je bahasa Melayu, al, jarakkan al-aqwa. A-K W-A apostrophe Aqwa. Ya, Al-Wasalan. Hebatnya para sahabat. Ya, mengenali mereka ni. Tapi masyarakat barat ni pandai. Tengok kita pakai kayu sugi, dia bagi rokok, dia bagi vape dan sebagainya. Dia tengok kita punya nama banyak para sahabat dan juga tokoh-tokoh yang boleh menyuntik dalam diri kita semangat keimanan pada Allah. Maka dia hantarnya cerita-cerita dongengan, cerita-cerita Avengers, cerita-cerita apa lagi, DC komik dan sebagainya untuk melalaikan kita. Maksudnya orang tu hebat sangat, orang tu merupakan penjenayah, orang tu latar belakangnya memanglah manusia kafir ya, apa-apa saja halal baginya. Kita dah terlupa pula kisah para sahabat yang merupakan sahabat-sahabat ni Nabi sifatkan ahli-ahli syurga semuanya. Jadi ni buku tajuk Taratib Al-Dariyah. Saya galakkan para ustaz-ustazah yang mendengar kuliah saya ni untuk memiliki baca. Dapatkanlah daripada Jordan ke dari Mekah kalau kita pergi menunaikan haji umrah ke. 2 jilid tau. Cerita-cerita kisah para sahabat. Siapa di kalangan sahabat Nabi yang menjadi nurse. Nabi merupakan yang pertama, manusia pertama yang membuka klinik, membuka hospital. Ni semua kisah kat sini. Alhamdulillah ni Cikgu Rohaya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Liza yang mulia Liza Megat, Muhammad Irwan Khalid, Faziza Makcik, Al-Hasan Cempaka Sari, Sabidah Sarip. Memang best ya, kita baca sirah Nabi ni, macam-macam benda kita belajar. Baik, ni antara. Kemudian kita pergi pada bab yang ke-8, dakwah Nabi secara terbuka. Ni tengok dakwah Nabi secara terbuka pula pada muka surat 38 jilid, cetakan terbaru kitab Insyaallah Kasihku Muhammad SAW. Jadi berdakwah secara terbuka selepas melakukan dakwah secara rahsia, akhirnya Nabi SAW perintahkan untuk menzahirkan dakwahnya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Fazizah, Mahasiswa Bawang, Al-Hasan, Fizahab, Dr. Ramani. Maka turun ayat, sampaikan peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ya,
Cik Intan, Daddy Chill, Salan. Nazina, Salan, saudara-saudara. Jadi, turun ayat ini pada surah Syuara ayat 214 menunjukkan kepada kita perintah Allah kepada Nabi yang tidak boleh diingkari, iaitu kewajipan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dah sampai masanya untuk berdakwah secara terang-terangan. Oleh demikian, langkah pertama dilakukan Nabi selepas turunnya wahyu ini ialah memanggil dan mengumpulkan Bani Hashim. Bani Hashim pun datang berapa orang daripada Bani Muttalib dan juga Abdul Manaf. Semuanya berjumlah 30 orang. Ini pentingnya kaum keluarga. Kaum keluarga waktu kita senang, waktu kita susah kan. Hari ni kadang-kadang kita terima mesej, tiba-tiba minta bantuan, kita pun tak kenal siapa orang ni. Orang kata scammer lah. Kita pun heran, ni nak pinjam jumlahnya 3,000, 5,000. Ada lah tuan ni, pengalaman, cijah-cijah Maka kita pun nasihatkan saudara betul nak pinjam duit, saya tak tahu saudara ni siapa. Carilah keluarga. Cari ibu ayah kita, adik-beradik kita. Kerana kan Allah sebut dalam Quran, awi ila rukunin syadid. Iaitulah aku pergi bersandar kepada dinding yang kuat. Maksudnya dalam kehidupan ni, kalau berlaku apa-apa, keluarga tu yang kita dekati. Kalau kita tak boleh nak minta tolong pada keluarga, berarti memang something wrong dalam relationship kita dengan mereka lah. Begitu perkaranya. Ya. Ni kasih adik-beradik. Melayu kata kasih adik ketika berada, tak tepat tu. Adik-beradik lah, ketika kita senang, kita susah, kita rujuk pada adik-beradik, abang, kakak kita. Jangan jadi segelintir orang hubungan dengan adik-beradik dibakar jambatan. Buruk sangat hubungan dia dengan adik-beradik. Bergaduh isu tanah, bergaduh isu harta. Bergaduh hubungan tentang kononnya kasih sayang ayah kepadamu lebih pada aku, maka aku memutuskan hubungan denganmu. Ini adalah orang-orang yang rugi, tuan-tuan. Kerana kalau laku apa-apa, adik-beradik kita lah yang patut menjadi sandaran kita. Allah menyatakan demikian, analogi akal mengatakan demikian. Kita susah, kita hutang, kita kena hukuman tertentu ke, maka adik-beradik lah akan bela kita. Kalau adik-beradik Abu Aulia, Syafiq Kasim, kalau adik-beradik tak boleh bela, maknanya memang something wrong dalam kita punya perhubungan dengan mereka. Kan ni, siapa tiba-tiba kita dapat mesej minta bantuan itu, bantuan ini, kita pun tak kenal latar belakang. Orang kata kalau mesej itu tak dikenali, abaikan saja, blok dan sebagainya. Kan tuan-tuan? Yang masuk dalam kita punya TikTok, Facebook ni pun kadang-kadang entah mana orang masuk, kita pun tidak tahu ya. Tiba-tiba masuk, mengisytiharkan minta bantuan itu, bantuan ini. Kita pelik, patutnya datanglah berjumpa dengan ahli keluarga dulu, tanya pada ahli keluarga. Dah tak ada ahli keluarga, pihak bantuan tempatan, ada JKM, ada zakat, ada. Gitu tuan-tuan, kita tak wajiblah membantu mana-mana orang yang minta bantuan sebegitu. Ini cerita tentang kepentingan dekati keluarga. Kita nak minang pun ataupun dipinang orang ke anak perempuan kita, nanti kita panggil adik-beradik kita berkumpul. Ni tengok pakcik, makcik. Alhamdulillah anak saya dipinang orang, mari datang rumah kita sembang-sembang, discuss sikit, tengok bakal ni. Macam tu perhubungan dengan adik-beradik. Kena jagalah tuan-tuan. Ini dia minta bantuan kita, besok kita minta bantuan dia. Begitulah perhubungan adik-beradik. Utamakan keluarga dahulu. Itu logik, fitrah dan juga satu yang dituntut oleh syariah. Maka Nabi SAW telah pun memulakan dakwah baginda kepada Bani Hashim sesuai dengan kedudukan mereka, manusia yang paling rapat dengan Nabi SAW dari sudut pertalian darah. Baik, Nabi pun berucap di hadapan jumlah seramai 30 orang lebih kurang. Walaupun sebelum sempat Nabi memulakan ucapan, Abu Lahab terlebih dahulu katanya, mereka ini bapa-bapa saudara dan juga sepupu-sepupu, maka cakaplah, tinggalkanlah mereka yang masih kecil. Ketahuilah bahawa bukan semua kaum di tanah Arab ini akan terpedaya untuk hadir. Aku lebih layak mendengarnya daripadamu. Cukuplah bagi kamu bicarakan perkara itu kepada anak cucu Datuk Nenek. Kalau kamu buat begitu, adalah mudah bagi mereka daripada maksa seluruh keturunan Quraisy dan orang-orang Arab yang lain datang mendengar penjelasanmu. Aku lihat tidak ada seorang pun yang bawa adik-beradiknya seperti yang aku bawa sekarang. Bila mendengar kata-kata itu, Rasulullah terdiam. Walaupun demikian, baginda tidak putus asa. Baginda memanggil mereka buat kali kedua. Dalam pertemuan kali kedua, baginda berucap, segala puji bagi Allah, aku mujinya, minta pertolongannya. Juga aku beriman kepadanya, aku berserah kepadanya, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Selanjutnya baginda mengucapkan, sungguhnya orang yang merintis jalan tidak pernah dituduh berbohong oleh ahli keluarganya. Demi Allah yang tiada Tuhan sebenar selainnya, bahawasanya aku ni utusan Allah kepada kamu, khususnya kepada semua manusia umumnya. Demi Allah, kamu pasti mati sebagaimana kamu pasti hidup. Kamu pasti mati sebagaimana kamu pasti tidur.
jika kamu pasti akan dibangkitkan, dan juga kamu pasti akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit dari tidur. Juga pastinya kamu akan dihisap berdasarkan apa yang telah kamu lakukan. Balasannya sama ada syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Kalau salam semua sahabat yang hadir. Jadi dakwah Nabi ni, Nabi sampaikan kepada kaum keluarga, memanggil mereka untuk memberitahu tentang hakikat putusan Nabi SAW. Allah telah milih Nabi SAW ni, yang moden, Fatini, Gan, Al-Wasalan, ya, Intan Suria, Mak Faizal Jalal, aku 94. Maka seterusnya berkatalah Abu Talib, sungguhnya kami suka untuk membantumu, menerima nasihatmu, mempercayai berita yang kau sampaikan. Mereka ni beberapa saudaramu yang sedang berkumpul, dan kadang akulah salah orang daripada mereka. Akan tapi akulah orang yang paling segera menyahut apa yang kamu sukai. Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan mempertahankanmu. Akan tapi diriku sendiri masih belum terasa untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata-kata Abu Talib, kata-kata pakcik Nabi, kata-kata apa pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini mempertahankan Nabi dan akan mendukung dakwahnya walaupun beliau tidak mahu meninggalkan agama Datuk Nenek Moyangnya, iaitu agama jahiliah lah. Ya. Tiba-tiba Abu Lahab mencelah, demi Allah, perkara ini merupakan satu perkara yang buruk. Halanglah dia sebelum dia mempengaruhi orang lain. Abu Talib berkata, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi hayat di kandung badan. Nampaknya Abu Talib tegas untuk mempertahankan Nabi. Abu Talib ni abang kepada Abu Jahal, abang kepada Abu Lahab, maksud saya. Jadi Abu Lahab ni datang untuk memburukkan Nabi, memfitnah Nabi. Daripada mula-mula dakwah lagi telah nampak pemusuhan, perseteruannya, kerana dia orang pandai, tapi kepandaiannya tidak membawa dia kepada Allah. Sebaliknya kepandaiannya membawa dia hancur. Dia merasakan dengan datangnya dakwah Nabi ini akan menyebabkan masyarakat meninggalkan peribadatan penyembahan berhala, meletakkan orang miskin dan orang kaya sama pada satu level. Allah salam kuta, ya, Allah salam Allah salam Terumas, Nasi Alwan, Allah salam Lucifer, Tehagar, Wan Syaza, Allah salam semua sahabat yang Allah sekalian, Akhil Ayub, Syamsi Harun. Terima kasih. Jadi Abu Talib menyokong walaupun tidak masuk Islam. Abu Lahab menentang, dan dalam masa yang sama beliau mulalah menyengat dan membangkitkan, memujuk orang-orang Arab di kalangan kaum keluarga itu, supaya, dan juga orang Arab kemudiannya, supaya mendorong dakwah Nabi SAW. Baik, seruan di atas Bukit Safa. Setelah mendapat jaminan perlindungan daripada Abu Talib, Nabi pun berdiri di atas Bukit Safa berteriak, wahai sekalian manusia. Maka berkumpullah anak pinak Quraisy. Sebenarnya baginda menyuruh mereka tauhid, beriman dengan risalah dan juga hari akhirat. Yang Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau kata, lamma nazal hadhihi al-ayah wa anzil ashirataka al-aqrabin wa rahataqa minhum al-khasin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida safa fa hatafa ya sabaha fa qalu man hadha alladhi yahtif qalu Muhammadun fajtama'u ilayhi fa qala ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani Abdi Manaf ya bani Abdul Muttalib fajtama'u ilayhi fa qala أرأيتكم لو أخبرتكم أنا خيرا تخرج بسفي هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزل أهل سورة تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وكتب. Ketika turunnya ayat sampaikan peringatan kepada kaum keluargamu yang dekat, kaum kerabatmu yang terdekat, Surah Syuara ayat ke-214, dan kaum keluargamu yang ikhlas dan kalangan mereka, maka Rasulullah SAW pun mendaki Bukit Safa lalu berseru. Mereka tertanya-tanya, siapakah ini? Kemudian mereka berkumpul di hadapan Nabi. Nabi bertanya, bagaimanakah pendapatmu jika aku katakan kepadamu seangkatan musuh akan keluar menyerang kamu dari sebalik gunung ini? Adakah kamu mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tak pernah melihatmu berbohong. Maka baginda berkata, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kamu terhadap siksaan yang pedih. Namun Abu Lahab tiba-tiba mencela, mengatakan, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian dia terus berlalu. Maka Allah menurunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia telah binasa. Tuan-tuan tahu kat mana dakwah Nabi ni, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi menunaikan umrah ke, contohnya haji ke, ini nama tempat salah satu rukun haji dan juga umrah, namanya sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Kalau kita pergi bahagian ground floor tu ataupun basement, kita akan dapat lihatlah kesan gunung ataupun bukit Safa yang dulu besar tapi telah pun dipotong untuk tujuan kemajuan. Asalnya tinggi, kat situ Nabi kita naik dulu. Dan kat situ juga merupakan tempat
Alaihi Kasir juga merupakan tempat Nabi Ibrahim AS ribuan tahun dahulu memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya, jadi inilah dia tempat yang bersiarah dalam buku ni. Alhamdulillah ada gambarnya dan ada QR code lagi. Tuan-tuan scan nanti boleh dengar kuliah yang saya sampaikan berkenaan dengan peristiwa ni, tuan-tuan ya. Nampak ada QR code tu. Ni keistimewaan kitab Ensiklopedia Sirah Al-Kasiku Muhammad SAW. Saya tahu di luar sana ada banyak buku sirah, tapi pendekatan yang saya pilih pada kali ini iaitu dia mempunyai buku yang boleh bercakap. Buku dia boleh cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan scan boleh cakap dapatkan buku ni daripada www.telagabiru.com.my. Ya, www.telagabiru.com.my. boleh beli online ya. Al Hidayah, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Aku ridha kamu, ahlan wa sahlan semua sahabat yang hadir. Saya nak tamat sikit saja masa lagi tu. Boleh tunggu jap. Tadi dia tahu kan rahsia sahabat yang paling pantas lari ni kan. Ingat lagi tak? Nanti ujung-ujung kita buat kuis tau. Siapa dapat jawab semua soalan kuis esok, saya bawa pergi ke Selatan Thai. Allah, Selatan Thai. Ada apa Ustaz kat Selatan Thai? Kita ada satu program dakwah dekat Selatan Thai. Kita nak pergi belajar daripada seorang ustaz yang telah pengalaman mengislamkan ribuan manusia kat sana. Orang Buddhis, orang Hindus, Kristian, ramai diislamkan. Dia naik bas, dalam bas pun diislamkan orang. Nak ikut tak trip kita ni? InsyaAllah bulan 9. Ikut perkembangan dekat Zazan Travel. Trip ni khusus saya sendiri akan pimpin kerana kita nak belajar tentang dakwah nanti. Sekejap je, tak lama pun. Tapi yang bestnya nanti balik beg kuning. Mana dia? Yo Paris, beg kuning ada. Okey. Jadi tuan-tuan, kita nak belajar berdakwah. Allah, bestnya kita punya kawan, teman, orang baik-baik, tapi tak ada hidayah lagi kan. Kat pejabat baik, kat rumah ada yang melakukan permainan kita, main badminton dengan dia. Orang bukan Islam tapi baiknya. Kadang-kadang dia pula ingatkan kita bulan puasa, ingatkan salat Jumaat. Ya kan? Tuan-tuan, ada orang begitu. Tapi belum dapat hidayah. Nanti kita pergi ke Selatan Thai tau. Kita belajar bagaimana dakwah itu dilakukan secara maidani, field studies. Kita nak buat dakwah secara lapangan. Bukan teori lagi dah, amali. Nanti kita turun kat tempat-tempat kat Thailand tu, kita pergi belajar. Kat Krabi pun kita nak pergi berdakwah nanti. Dakwah praktikal terus. Dakwah pada orang putih, dakwah nanti ikut Brown Sugar ikut Zazan Travel tau. Dia bukan setakat pelancongan biasa, pelancongan penuh pengisian. Paduan lagi, balik kita jadi pendakwah belaka. Sekurang-kurang boleh jadi imam dalam keluarga. Kita punya trip ini nak melahirkan imam dalam keluarga. Balik besok tak adalah menggeletar nak jadi imam. Macam setengah orang ketakutan dia nak jadi imam. Dengan isi anak-anak pun dia takut. Akhirnya anak boleh jadi imam. Jadi Zazan Travel, perjalanan bukan setakat perjalanan biasa-biasa, pelancongan penuh pengisian insya-Allah. Macam trip kita pergi Baitul Maqdis nanti ada huraian tafsir surah Al-Isra. Al-Isra, surah Bani Israel yang Nabi suka baca tu, surah sebelum surah Al-Kahfi tu. Jadi surah ni Nabi suka baca. Kenapa? Nanti mereka yang pergi trip ke Baitul Maqdis akan belajar bedah surah Al-Isra. Okey. Baik tuan-tuan boleh kat sekalian. Sambung lagi. Sikit lagi Nabi Ada janji semalam apa benda saya pun dah lupa. Arif Uthman, apa janji semalam Pak Izzah Sofi? Ingat tak? Maktam Hamidah Besar, ada tak saya janji apa benda semalam good beat kan? Kerabi. Naam. Kita pergi berdakwah tau ke Kerabi. Bukan pergi mandi kat pantai, pergi berdakwah. InsyaAllah saya balik besok boleh start praktikal amali bagaimana berdakwah tu. Doa apa saya pun dah lupa semalam. 2 hari lepas apa dia doa? Allahu salam. Ada yang ingat? Allahu Akbar. Kan jadi ustaz macam tu lah. Kadang kita ingat kita dah cakap, punya belum lagi. Kadang-kadang kita ingat kita dah cakap, memang betul dah cakap pun. Itulah pelupanya. Tuan-tuan juga kasihan. Alhamdulillah semua yang hadir Barakallahu fikum. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Okey. Nak sambung lagi dari pukul 8 ni. Tak apalah, kita berhenti lah dulu. Nanti kita sambung lagi. Tapi ada hajat tuan-tuan 2 hari lepas yang saya belum penuhi Apa dia? Saya pun lupa dah. Mawaddah warahmah. Ada tak apa saya janjikan 2 hari lepas? Doa apa Allahu Akbar.
Itulah pelupanya tuan. Baiklah, tak apa, nanti kita sambung lagi. Kedai abang, sambung sikit lagi. Sikit lagi boleh? Oh, hikmah tabaruk. Hikmah tabaruk. Tapi dah terang kan? Tabaruk tu maknanya kita mengambil perkataan Nabi SAW. Oh ya, betul. Kita nak cerita tentang tabaruk daripada fatwa dikemukakan oleh Sahibus Samaha Mufti Wilayah. Ya. Allahu Akbar. Lupa. Maaf Saada Faisal. Salah Pak Muda. Tak menyesal. Tak apalah, pagi esok saya huraikan lah. Jadi pukul 8 pagi ni tuan nak pergi kerja ni. Nak sembahyang duha dan sebagainya. InsyaAllah pagi esok saya akan bentangkan tajuk tabaruk dengan capal Nabi SAW. Saya tahu tuan-tuan dah baca fatwa ni. Cuba kita akan huraikan sikit lagi. Seperti katakan oleh Sahibus Samaha Mufti Wilayah. Dalam MRT. Tengah dengar MRT. Allah Rabbi. Sambung sikit lagi hari ni. Okey, saya sambung sikit lagi. Perintah untuk menyatakan kebenaran secara terbuka. Tak kala Rasulullah Nabi masih lagi terngiang-ngiang di segenap pelosok Madinah, turun pula firman Allah berikutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu secara terus terang dan berpalinglah daripada orang musyrik. Ni kita belajar tentang prinsip betul terang. Jangan sembunyi-sembunyi, cakap benda yang betul walaupun pahit. Pahit tu sekejap kena dia macam ubat. Jangan diam je. Bahaya tuan-tuan. Ialah banyak peristiwa yang kita dengar, kita saksikan keliling kita. Ada orang berkahwin pun tak cakap. Akhirnya hampir-hampir anak sini dengan anak sana berkahwin sama mereka. La ilaha illallah Rasulullah. Ya, cakaplah perkara yang benar itu walau orang pahit. Beritahu, jangan sembunyi. Kerana tak ada manfaatnya dalam perbuatan yang dilakukan itu. Boleh memudaratkan banyak daripada manfaatnya. Ini perkara yang berlaku kadang. Ini bukan galakan tuan-tuan, ini pemberitahuan. Ini satu perintah. Ketika Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf kahwin, nanti kita akan baca kisah ni. Nabi mendapati Abdurrahman sudah berkahwin, tidak memberitahu Nabi. Maklumlah pada masa itu dia miskin, dia pun tak mampu nak sediakan jamuan sebagainya untuk para sahabat termasuk Nabi datang ke kenduri kahwinnya. Maka Nabi telah bertanya kepadanya, "Engkau berkahwin ke Abdurrahman?" Jawapannya, "Ya wahai Rasulullah." Rasul pesan, "Aulim walau bisyajin." Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing saja. Maksudnya kat situ perkahwinan ni perlu diiklankan. Berdosa ke kalau salah fakta? Apa benda tu? Kalau kita sengaja salah kan, maka salah, dosa. Tapi kalau kita tak sengaja, kita kena bertaubat kepada Allah SWT dan minta ampun sekiranya melibatkan orang lain. Contohnya kita menuduh seorang padahal tuduhan tu palsu. Maka orang pun dah tahu tentang perkara itu walaupun dia tak betul. Tiba-tiba kita dapati perkara yang betul sebaliknya, maka kita kena betulkan keadaan. Hukumnya haram kita menyebarkan perkara yang bersifat fitnah, perkara yang bersifat dosa yang kita tidak pasti. Terutamanya kalau melibatkan aib orang. Itu hukumnya. Jadi sehubungan dengan turunnya ayat itu, Nabi segera bangkit dengan tekad yang kuat menyuarakan kebenaran, menyeru untuk meninggalkan patung-patung berhala, mengecam akal orang beriman terhadap patung-patung itu, menjelaskan hakikat Islam, membantah kebatilan akidah yang merancuni akal orang jahiliah pada masa itu. Maka rombongan Quraisy datang berjumpa dengan Abu Talib. Berapa orang kenamaan daripada kalangan Quraisy bertemu dengan Abu Talib. Saya berkata, "Wahai Abu Talib, sungguhnya anak saudaramu telah mengutuk Tuhan-Tuhan kami, mengaibkan agama kami, memperbodohkan akal fikiran kami, menuduh nenek moyang kami sesat. Oleh itu hendaklah engkau halang dia, atau biar kami menyelesaikan perkara ini antara kami dengan dia. Kamu juga seperti kami yang tidak sama pegangan dengannya. Oleh itu biarkanlah kami menyelesaikannya." Abu Talib membalas aduan mereka dengan lemah lembut. Pada masa yang sama beliau menolak cadangan mereka dengan baik. Selepas itu mereka pun beredar. Rasulullah SAW terus menjalankan tugasnya menyeru kepada agama Allah dan menzahirkannya. Tuan-tuan, ni anak-anak kita belajar sirah Nabi ni. Kita kadang-kadang dah baca tapi kita terlupa bagaimana smartnya Nabi dalam segala tindakan. Kerana baginda merupakan seorang utusan Allah, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Tindakan-tindakan yang baginda buat semuanya arahan daripada Allah SWT. Ada sebuah buku antarabangsa ditulis bahasa Arab asalnya. Beliau menulis untuk menzahirkan, menampakkan, menunjukkan bahawa Nabi ini adalah seorang yang genius, super genius. Tak cerita semua dari angle yang menunjukkan bahawa Nabi adalah seorang yang bijak tindakannya. Buku ni mendapat tentangan daripada para ulama. Walaupun uslubnya, sastranya sangat indah.
Kerana bagi para ulama, kebanyakannya seperti Muhammad Said Ramadhan Buti mengatakan bahawa buku ni sebenarnya ditonjolkan, dituliskan bagi menunjukkan bahawa Nabi ni manusia biasa, bukannya Rasul, tak ada wahyu. Itu tujuan dia sebalik yang tersirat yang kita tak nampak, walaupun dia bersindung di bawah ibaratnya ayatnya sangat indah. Maka buku Muhammad Hussein Haikal ini mendapat tentangan para ulama, termasuk daripada ulama Azhar, menyuruh supaya beliau bertaubat. Janganlah tulis cerita Nabi ini menampakkan baginda seorang yang jenius setakat itu saja, melupakan aspek wahyu yang Allah utamakan pilih baginda sebagai utusannya itu. Ini antara karya yang terpengaruh dengan pandangan-pandangan barat yang berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai wahyu itu daripada kehidupan seorang Muslim, untuk menutup sebarang perkaitan antara seorang manusia dengan Tuhannya. Buku ni terjemahkan dalam banyak bahasa di dunia, bahasa Inggeris sebagai contohnya. Baca memang syok lah tuan-tuan, tapi awasi diri kita daripada terpengaruh dengan idea asasnya. Muhammad Hussein Haikal ni seorang ahli sastra dari Mesir ini, tulisannya sangat indah dalam bahasa Arab. Kalau kita baca memang indah bahasa. Tapi tindakan beliau itu tak lain tak bukan adalah untuk mencari keridaan golongan orientalis dan juga barat yang ingin menonjol bahawa Nabi itu sama macam manusia biasa. Cuma baginda adalah seorang pemimpin bijak seperti pemimpin-pemimpin mereka yang lain. Padahal bijaknya Nabi itu kerana perintah daripada Allah. Panduan dalam kehidupan Nabi semuanya terarah daripada Allah. Semuanya datang daripada wahyu Allah. Bukan sewenang-wenangnya Nabi lakukan. Kalau kesilapan berlaku, maka datang wahyu untuk menegur, dan wahyu itu kita baca dalam ayat-ayat Quran. Awatif Al-Wasalan. Barakallahu fikum. Zati Zuhari, Pumpkin, Allah, sahabat kat Brunei pun ada, Al-Wasalan semua kat TikTok. Terima kasih semua yang hadir. Jadi setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada pagi yang mulia ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, beri kepada kita kefahaman kita Nabi. Setiap detik, setiap waktu yang kita habiskan baca sirah Nabi adalah tafsiran kepada Quran sebenarnya. Demikianlah kata Muhammad Ali Tantawi, seorang ulama dari bumi Syria, bumi Syam. Sekali kita baca sirah Nabi, sebenarnya kita sedang baca Al-Quran. Kerana kehidupan Nabi itu berlandaskan kepada Al-Quran. Kehidupan Nabi lah terjemahan kepada Al-Quran. Jangan biarkan hidupmu berlalu sedetik saudara, tanpa engkau punya hubungan dengan kasih Allah SWT, Muhammad SAW itu yang bakal bagi syafaat dan syafaatul uzma di akhirat nanti. Banyakkan salawat kata Nabi, banyakkan baca hadis-hadis Nabi, milikilah kitab-kitab sirah dan baca untuk keluarga. Kerana itulah refleksi manifestasi syukur kita kepada Allah di atas putusan manusia mulia ini yang mengajar kita cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, setakat ini saja dulu. Itulah Bukit Mentajam roti canai, insyaAllah. Ada canai hantar kat saya, terima kasih. Kedai abang-abang, Cik Intan, semua sahabat yang hadir. Maka yang nak pergi Baitul Maqdis, boleh mendaftar untuk pergi tinggal 1-2 seat, ataupun dah penuh. Kalau dah penuh, kena pergi bulan 12 lah. Bersama dengan Zazan Travel, mereka nak pergi ke Balkan, ke Baitul Maqdis, nak pergi ke mana lagi, ke Morocco, ke Spain, ke selatan Thai, boleh daftar mulai sekarang. Nak pergi ke Mekah untuk menaikkan umrah mulai bulan 8, 9, 10, 11, 12. Kami dah ada tiket dah tahu. Hotel pun dah tempah. Confirm. Maka yang nak pergi bersama dengan anak isi keluarga, kami galakkan pergi bulan 8, bulan 9, bulan 10. Bulan 12 sangat mahal. Kerana lazim 12 ni cuti sekolah kat semua negara dunia. Malaysia saya tak pasti bila cutinya, tapi menunjuk kepada kita bulan 12 ni memang mahal tuan-tuan. So kalau nak pergi bulan 8, 9, 10, 11, segera tahu daftar kerana tempat sangat terbatas. Once kita tutup nanti kita tak buka dah. Terima kasih kepada Zazan Travel, terima kasih kepada Telaga Biru, terima kasih kepada sahabat yang hadir pada pagi ini yang menyebar keluaskan kalimat Allah. Mudah-mudahan ia satu jihad kita bersama-sama untuk memahamkan manusia kepada Rasulullah SAW. Mungkin satu kalimah yang disampaikan ini mengubah jiwa seseorang, mengenalkannya, mencintakannya, menyuburkan iman dalam dirinya. Kerana tak ada cara untuk kita memahami Islam melainkan melalui Rasulullah SAW. Baik, setakat saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ruddina wa ridha'na. Ya Allah, tambahkan untuk kami, jangan dikurangi, mulia kami, jangan kami dina. Beri pada kami yang ditahan-tahan, ridha ila kami, ridha lah segala apa yang kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengasihimu, bersyukur padamu, baiki awsali kami kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Terima kasih tuan. Saya ke Yaman. Yaman belum ada sekarang. Yaman tengah bergolak, berkocak.
InsyaAllah kalau buka nanti kita pergi ke Yaman, ke Ma'rib, ke Sana'a, ke Hudaidah insyaAllah, ke Aden insyaAllah. Allah Mubarak, insyaAllah nanti kita cerita Allah Mubarak lagi. Semalam 2 hari lepas kita dah cerita sikit terima kasih Muhammad Najmi, terima kasih Saranur, terima kasih yang minta review request untuk masuk dalam video. Saya tak pandai lah tuan-tuan. Saya belum pandai, kita pandai-pandai lagi baca, cuba buat dekat TikTok, kat Facebook, kat Insta ni belum pandai. Nanti ada anak-anak buah yang free saya ajak Amerika untuk bantu boleh bersama tuan-tuan broadcast. Terima kasih semua. Ujang Inayah, terima kasih. Zina Mansur, Lina Rashid, terima kasih terima kasih semua yang hadir, yang kirim star, kirim hadiah, kirim khat, kirim apa macam-macam ni. Terima kasih semua Terima kasih sahabat daripada Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei, masya-Allah, Australia pun ada, ahlan wa sahlan. Daripada Singapura terima kasih semua yang hadir. Terima kasih pada sesahabat. Kat Mekah pukul apa sekarang ni? Allahu Akbar 3 pagi insya-Allah. Tak tidur lagi ke? Okey, sahabat dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi waktu lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah pagi esok kita sambung kisah tentang tabaruk mengikut perspektif dan juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Fadil Sahibul Samaha Datuk Dr. Luqman. Nanti kita belajar pagi esok, insyaAllah kita bacakan apa yang tercatat dalam fatwa itu. Terima kasih semua. Nur Haris, Farha, Saadah Faisal, terima kasih Fatimah Ali, Pak Ngah, saudara-saudara. Terima kasih sahabat Lia dekat TikTok, dekat Datuk Azlinda Zubir, alhamdulillah yang mulia. Terima kasih semua. Siti Ensa, Nur Hidayah, Jamal, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pagi esok. Nur Hidayah Nurin, kita nak bincang tajuk penting sangat pagi esok. Bagaimana hukum letakkan gambar capal dekat kepala, adakah itu satu bentuk tabaruk? InsyaAllah kita akan baca pagi esok fatwa yang dikemukakan pandangan-pandangan para ulama'. Jangan lupa tolong share pada teman-teman yang lain. Saya tahu ramai yang dah baca. Yang belum tahu, pagi esok kita discusskan insyaAllah. Terima kasih Jin Fan. Terima kasih. Dah tahu tadi sahabat yang paling pantas lariannya boleh mengejar kuda yang Nabi telah tugaskan tadi. Siapa namanya? Ingat kan? Pukul apa pagi esok? Pagi esok insyaAllah dalam sekitar 7, sebelum 7 suku insyaAllah. Waktu lebih kurang macam ni lah. Terima kasih. Terima kasih Nur Haris. Terima kasih Hamidah. Yang bagi saya topi, terima kasih Rizul, terima kasih DK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zainal Arwaya Zuki, terima kasih. Terima kasih Siti Khadijah, terima kasih. Wassalam, terima kasih semua. Nur Sidah Sihat, terima kasih. Barakallahu fikum, terima kasih. Mawaddah warahmah, terima kasih Rusdi. Mawaddah warahmah Rusdi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.